Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke channel Cikgu Farhan. Okey, baik. Pada hari ini kita masuk minggu yang ketiga PDPR kita, sesi pengajaran dan pembelajaran kita di rumah. Jadinya kita ada lagi 2 minggu lagi. Kemudian kita akan bercuti selama seminggu pada bulan 7. Kamu tengok kalender kamu. Dan lepas tu kemungkinan mungkin akan disambung semula seperti yang dimaklumkan oleh Majlis Keselamatan Negara lah. Mungkin kita akan naik sekolah, kemungkinan pada bulan September, bulan 9. Jadi solusi dia, kita kena belajar PDPR ni. Jadi siapa yang tak online rugilah. Kan bayangkan berapa bulan kamu tak tengok video daripada cikgu dan sebagainya, kamu memang tertinggal banyak lah. Okay, jadi tolong online. Kalau tak, kamu akan merugikan diri kamu sendiri. Okay, baik. Sekarang ini kamu keluarkan buku teks kamu. Kita sambung pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini menggunakan buku teks. Okay, sekejap. Cikgu punya cahaya ni kena kat cermin mata lah. Okay, kita tengok Okay, baik. Sekarang ni kamu tengok muka surat 41. Kita sambung yang hari tu. Kalau hari tu kita tengok muka surat 40 berkaitan dengan kita belajar tentang struktur kawalan pilihan. Okay, kita nak buat sistem, kita kena pilih apa yang kita nak buat. Contohnya macam tu lah, gambar tu kita nak contoh mesin duit tu kan, mesin air tu, kita masukkan berapa ringgit, keluar air ni. Sebenarnya kita yang set up kan. Bukan mesin tu pandai, bukan mesin tu ada otak ke apa, bukan. Kita yang meletakkan sistem itu berfungsi. Kalau kita tak mengikut syarat sistem tersebut, contohnya kita letak kurang duit, maka sistem itu tidak boleh berfungsi. Okay, lampu isyarat dan sebagainya, tengok lampu isyarat sekarang kita yang menetapkan. Okay, kat jalan belah sana berapa saat dia akan lampu hijau, kat sana berapa saat, kat sana berapa saat. Kita yang meletakkan sistem tersebut. Tapi andai kata sistem tersebut tidak boleh dijalankan, maka dia tak boleh berfungsi lah. Kamu tengok lampu isyarat pun sama juga kan. Bila ada berlaku masalah elektrik dan sebagainya, ataupun lampu isyarat kena langgar dengan kereta dan sebagainya, rosak, dia tak boleh jalankan sistem itu, maka dia tak berguna. Jadi kita sebagai manusia, kita yang meletakkan set ataupun sistem ataupun kod dalam tu supaya ianya berfungsi. Apa-apa mesin, apa-apa komputer, apa-apa teknologi, kita yang menetapkannya lah kan. Tak pun tengok telefon kamu canggih, macam-macam aplikasi dia. Siapa yang buat aplikasi tu? Kalau robot ke? Sebenarnya bukan robot, kita lah manusia yang membuat aplikasi. Kita cerdik kita manusia adalah otak yang mantap lah, yang cerdik. Kita bukan macam robot lah. Okay, tapi andai kata sistem itu digodam ataupun diganggu dan sebagainya, maka ianya tidak boleh berfungsi. Okay, sekarang ni buka surat 41. Okay, kita hari ni masuk surat 41. Struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Algoritma ni algorithm dalam bahasa Inggeris. Okay, dia ritma lah, kita panggil macam ni lah. Ritma ni macam nak cakap pun kat kamu payah juga. Tapi kita tengok dia punya petikan tu. Struktur kawalan pilihan. Jonis mengajar Alia proses untuk meminjam buku. Alia perlu masuk melalui pintu hadapan perpustakaan dan mencari buku yang dikehendaki. Apabila telah mencapai buku tersebut, Alia perlu membawa berkenaan ke kaunter dan untuk dipinjam sebelum keluar dari perpustakaan. Okey, Jonis ni dia ajar Alia untuk proses pinjam buku. Kalau Alia tak ikut proses tu, maka dia tak akan boleh pinjam buku. Contoh Alia perlu masuk melalui pintu hadapan. Kalau Alia tak masuk melalui pintu hadapan, Alia dapat masuk tak dalam perpustakaan nak pinjam buku? Takkan dapat. Nampak tak? Dia ada sistem, ada proses yang kamu kena ikut. Kemudian mencari buku yang dikehendaki. Kalau Alia dia nak pinjam buku, lepas tu dia tak cari buku yang dia nak. Dia duduk masuk perpustakaan, duduk tengok orang, betul keluar, dia dapat tak buku? Tak dapat. Proses tu kena seiring sejalan, kena sama. Okay, seterusnya, setelah menjumpai buku tersebut, Alia perlu membawa buku tersebut ke kaunter untuk dipinjam sebelum keluar dari perpustakaan. Dah jumpa buku tu, pergi kat kaunter. Okay, kaunter untuk rekod kan sebelum dia keluar. Kalau dia tak buat macam tu, dia dah ambil buku, dia keluar je, maksudnya dia mencuri, menceruk. Maksudnya sistem tu terganggu lah. Alia ni seorang pencuri, melakukan kesalahan disiplin di sekolah dan sebagainya. Jadi kita tak nak benda tu. Kita nak benda ni ada proses urutan yang betul, tidak mahu ada sebarang kesalahan.
Jadi kat situ, kat bawah tu ada kotak pendek, cerita tentang tata cara untuk meminjam buku. Mesti kena ada benda ni lah. Okey, satu, masuk melalui pintu hadapan perpustakaan. Macam cikgu cakap tadi, kalau tak buat benda ni, tak dapat buku. Kemudian yang kedua, cari buku dengan berpandukan kategori. Okey, cari buku, kamu pergi masuk perpustakaan, dia ada banyak kategori. Kategori kanak-kanak, kategori orang dewasa, kategori novel, kategori bahan umum dan sebagainya. Dia banyak kategori. Jadi ahli-ahli ni nak baca buku apa, kena cari kat bahagian itu lah. Kemudian yang ketiga, bawa buku ke kaunter pinjaman. Dah jumpa, bawa buku ke kaunter pinjaman. Kalau dia tak pergi jumpa kaunter pinjaman, dia bawa keluar terus, dia dikira mencuri. Seterusnya nombor 4, serahkan buku dan kad perpustakaan di kaunter pinjaman. Okey, serahkan buku dan kad perpustakaan di kaunter pinjaman. Dah pergi kat kaunter buat apa? Serahkan buku tu, dia ada kad. Kebiasaannya dekat perpustakaan ni banyak kad. Dulu cikgu ada juga kad ni banyak. Masa cikgu sekolah rendah, cikgu selalu pinjam buku. Okey. Seterusnya, semak tarikh pemulangan yang tercatat pada kad perpustakaan. Okey, dekat belakang buku kat perpustakaan kebiasaannya ada kad. Dekat situ ada tarikh pinjam bila, tarikh pulang bila. Kamu kalau selalu yang pinjam buku lah. Tapi sekarang ni jarang murid nak pinjam buku. Cikgu memang dulu cikgu suka pinjam buku. Dekat perpustakaan negeri, dekat perpustakaan sekolah, memang cikgu pinjam buku. Zaman cikgu remaja lah. Okey, ada tarikh, ada kad, ada tarikh pinjam, ada tarikh pulang. Tarikh pulang tu lepas kamu pulang buku tersebut lah. Bagi seterusnya, keluar dari perpustakaan dengan bawa buku yang dipinjam. Barulah proses itu selesai, barulah pekerjaan itu selesai, barulah Alia dapat pinjam buku. Okey. Okey, kalau mengikut kod algoritma, ni kod kalau ikutkan kod yang kita nak belajar ni tentang algoritma dan sebagainya ni, kan, tentang pengaturcaraan ni, dia ada dua. Okey, dia ada dua. Satu pseudocode, satu carta alih. Kamu tengok dalam buku teks kamu, belah kiri pseudocode, belah kanan carta alih. Sebenarnya benda ni adalah sama, cuma ni dia berlainan struktur. Okey, carta alih bentuk dia lain, pseudocode bentuk dia lain. Pseudocode ialah kod. Kamu dah kena letakkan kod. Okey, kita tengok mula masuk ke dalam perpustakaan. Okey, mula mesti ada permulaan, type mula, kemudian masuk. Ini ada perkataan masuk. Kalau tak masuk, tak jadi pseudocode. Tiba-tiba ke dalam perpustakaan, dia tak ada tindakan. Kemudian cari. Okey, cari buku yang dikehendaki. Ni semua tulisan. Pseudocode ni melibatkan tulisan. Dia huruf lah ataupun kod yang dia letakkan. Lepas tu cari buku yang dikehendaki. Jika buku dijumpai, maka pergi ke kaunter untuk dipinjam. Tamat ia, keluar dari perusahaan, tamat. Itu adalah pseudocode. Meletakkan kod ni berarti dia dalam bentuk tulisan. Okay? Ingat je, pseudocode dalam bentuk tulisan. Pseudocode dalam bentuk tulisan. Okay? Cara dia nak tulis benda tu. Kemudian carta alih ni di dalam bentuk rajah lah, ataupun carta alih, ataupun dalam bentuk kita panggil rajah. Okey, macam mana nak buat? Okey, pertama sekali tulis mula tu mesti dalam bulatan. Apa yang mula, apa yang tamat, kamu tengok dia ada simbol tau, ada simbol bulat. Perasan tak? Dia punya ruang tu ada bulat. Mula lepas tu ada bulat kan. Itu memang dia punya simbol dia. Mula dengan tamat sama, ada simbol bulat. Lepas tu masuk ke perpustakaan. Kamu nampak tak? Masuk ke perpustakaan, dia ada petak. Kamu kena ingat simbol ni. Okay? Mula dengan tamat, dia simbol bulat. Lepas tu tindakan dia masuk ke perpustakaan, dia simbol petak. Okay? Cari buku adalah simbol petak sebab dia melibatkan tindakan. Okey, jumpa buku yang dikehendaki. Maksudnya di option, ni pilihan. Okey, jumpa buku ni dia pilihan. Bila dia pilihan, dia bentuk diamond. Lah dalam gambar kamu, dia bentuk diamond. Okey, kalau macam cikgu cakap tadi, mula dengan tamat. Okey, mula tamat kami ingat je, dia bentuk bulat. Lepas tu apabila tindakan yang dia buat, tindakan yang dia buat atau kerja yang dia buat, masuk ke perpustakaan cari buku, itu adalah petak. Bila dia ada pilihan, dia ada macam boleh pilih. Aku nak pilih buku mana? Aku nak pilih sistem apa? Aku nak pilih air apa? Itu akan bentuk dia diamond. Bentuk diamond. Okey? Sama ada ya ataupun tidak. Sebelah kanan ya, bawah tidak. Okey? Lepas tu kalau dia katakan ya ataupun tidak,
Kalau ya, dia pergi kepada pilihan lain. Okey, dia kata pergi pilihan. Macam mesin air lah. Kita dah masukkan duit, masukkan duit, lepas tu kita dah masukkan jumlah yang cukup, masukkan duit ni, tindakan. Lepas tu dia bagi pilihan dekat kita. Kita nak air yang mana? Kalau kita tekan, kita ya. Kalau kita tak tekan, kita kata tidak lah. Jadi mungkin kamu dah masuk air, alamak aku rasa macam tak nak beli air lah pula. Itu tidak lah, tindakan kamu tidak. Jadi kamu tekan butang lain pula. Ada butang keluar duit semula kan, cancel. Kat butang mesin air tu kamu cancel, dia akan keluar duit kamu semula dalam bentuk duit shilling kalau tak silap. Okay. Tapi kalau kamu kata ya, kamu tekan butang lain. Nampak tak? Dia ada pilihan. Bila ada pilihan, bentuk dia diamond. Ingat diamond. Kalau tindakan tadi bentuk dia petak. Okay, bila dah pilih dan sebagainya, dah habis pilih sama ada ya atau tidak, keluar dari perpustakaan. Keluar dari perpustakaan adalah tindakan lah. Benda yang berlaku. Okay, tindakan yang berlaku, dia jadi segi 4 balik. Segi 4 balik. Lepas tu habis tamat, dia jadi bulat. Jadi kamu boleh faham tak berkaitan dengan pseudocode dan juga carta alih ni? Senang je. Pseudocode, cikgu ulang kali, pseudocode melibatkan tulisan. Okay? Kadang-kadang nombor, kadang-kadang perkataan dan sebagainya. Itu pseudocode. Dia kod. Kod ni tulisan dengan nombor saja. Bila carta alih, dia ada rajah lah. Okay, rajah ni terdiri daripada berapa bentuk dia cakap? Bulat, segi 4 dengan diamond. Okay? Bulat tu untuk mula dengan tamat. Segi 4 tu adalah tindakan. Tindakan lah apa yang nak buat. Okay, pergi ke sana, pergi ke sini. Diamond untuk pilihan. Okay, diamond, bentuk diamond untuk pilihan. Ya ataupun tidak, ataupun ada banyak pilihan lah. Itu dipanggil diamond. Lepas tu tamat pun dia bulat kembali. Okay? Cikgu ingat benda ni senang je, tak susah pun. Kamu ingat tu je. Dalam kepala kamu, pseudocode, tulisan, nombor dan sebagainya. Carta alih ada bentuk rajah, ada bentuk bulat, ada bentuk segi 4, ada bentuk diamond. Itu sahaja yang kamu kena ingat. Jadi cikgu ingat habis dah dekat sini. Cikgu tak nak pergi lagi banyak pula, masa 42 ni kamu lagi pening. Okey, kerja kamu sekarang ni, kamu keluarkan buku tulis RBT. Kamu tulis tajuk dia struktur kawalan pilihan dan ulangan dalam algoritma. Dia punya tajuk yang warna merah tu kamu salin. Lepas itu kamu salin pseudocode dan juga carta alih. Salin je. Pseudocode tu kamu salin sebiji macam tu jangan ubah Kamu nampak tak mula, lepas tu ada jarak sikit kan. Kamu tiru yang tu. Tiru betul-betul. Lepas tu huruf besar tu kamu pastikan dia huruf besar. Jangan tukar kepada huruf kecil. Kamu nak mula, masuk, cari, jika, semua huruf besar. Kalau kamu tukar huruf kecil, dia tak berfungsi. Itu fungsi pseudocode. Dia pening sikit lah, bahasa komputer. Kamu ubah satu huruf je, dia terus tak berfungsi. Contoh mudah. Kamu ambil URL ataupun link kan, perasan tak? Kamu boleh copy link video YouTube. Kamu copy link kan, kamu ambil copy, kamu paste link tersebut dekat dalam WhatsApp ke, dekat dalam Telegram ke. Cuba kamu buang satu huruf. Buang je satu huruf, kamu akan dapati link tersebut tidak boleh digunakan. Itulah pseudocode. Kita tak boleh buang huruf dia, kita tak boleh buang numbering. Kalau buang satu, dia jadi tak betul. Maksudnya pseudocode, kalau dalam buku kamu dia tulis huruf besar, kena pakai huruf besar. Okey, kemudian carta alih. Carta alih ni macam cikgu cakap tadi lah, kamu salin semua sebiji macam tu, jangan ubah. Kalau bentuk dia bulat. Kalau lepas tu kotak tu mesti buat. Ada murid dia tak buat kotak tu, dia malas. Dia tulis mula, dia buat lah mula nak panah bawah. Maksud dia tak buat kotak-kotak tu. Tak buat kotak, salah. Itu bukan carta alih. Itu nama je ikut kepala sendiri kan. Jadi tolong buat salin sama sebiji tu. Tak susah pun, salin je. Cikgu suruh salin pseudocode, carta alih. Nanti kat sekolah, kalau kamu lebih tak faham, cikgu akan terangkan kat sekolah apa benda sebenarnya benda ni semua. Nanti kita kena buat projek ni sebenarnya. Okay, cikgu ingat sampai di sini saja untuk pengajaran dan pembelajaran kita pada hari ini. Kita akan jumpa sesi pengajaran kita pada minggu depan. Assalamualaikum. Jangan lupa hantar kerja ni, tolonglah hantar. Kamu hantar baru cikgu akan kira kehadiran. Okay, untuk kelas Zamrud tolonglah hantar. Okay, sampai di sini saja. Assalamualaikum dan jumpa lagi. Bye.